Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu harap semua anak murid cikgu berada dalam keadaan yang sihat, insya-Allah. Jadi, hari ini cikgu akan mengajar matematik. Cikgu akan teruskan dengan tajuk pecahan, iaitu tukar nombor pecahan kepada perpuluhan. Okey, boleh? Sedia? Okey, sebelum nak cikgu tunjuk cara nak tukar nombor pecahan kepada nombor perpuluhan, cikgu akan kenalkan dulu kamu dengan nombor perpuluhan. Cikgu cerita sikitlah nombor perpuluhan supaya kamu boleh sebut nombor perpuluhan tu. Dan tahu nilai tempat perpuluhan tu supaya kamu boleh tukar nombor pecahan kepada perpuluhan. Okey, boleh? Cikgu tunjuk dulu satu nilai perpuluhan ke depan ni. Kita akan tengoklah contoh dia. 2 titik 2. Okey. Saya ingat ke? Okey, sekarang cikgu ada nombor kat depan ni. Ini adalah nombor perpuluhan. Macam mana nak tahu perpuluhan? Apabila nombor ada titik. Nombor yang ada titik ni adalah nombor perpuluhan. Okey, boleh? Faham? Okey. Jadi, cikgu akan pergi kepada cikgu akan cerita satu-satu. Cikgu akan terangkan nilai tempat untuk nombor perpuluhan. Yang pertama, kamu perlu tengok titik ni. Nampak titik perpuluhan ni? Sebelum titik perpuluhan, ke kiri. Ke kiri. Nombor yang pertama. Ni, nilai nombor yang pertama ni, nilai tempatnya adalah sah. Okey. Ni, yang dua ni, nilai pertama selepas titik. Nampak? Pertama selepas titik. Nilai tempatnya kita nak baca, nak sebut sah. Okey, boleh? Faham? Okey, jadi ini ke kiri, ke kanan selepas titik. Cara nak sebut dia macam mana? Bukan cara nak sebutlah. Apa nilai tempat perpuluhan ni selepas titik. Kita tengok Jadi, yang pertama selepas titik, nilai tempat yang pertama ni, yang pertama selepas titik yang pertama, kita kenal tempat ni, nilai tempat ni sebagai per 10. Okey, yang pertama nilai tempat dia per 10. Jadi nilai tempat untuk lepas titik yang kedua, sini kita sebut dia sebagai per 100. Per 100. Okey, nilai yang kedua per 100. Okey, yang ketiga ni selepas titik yang ketiga. Pertama, kedua, ketiga. Ketiga, kita sebut dia, kita kenal tempat, nilai tempat dia sebagai per 1000. Yang ni per 1000. Okey, jadi bila kamu dah tahu nilai tempat belakang ni, barulah kamu boleh tukar nombor pecahan nanti kepada perpuluhan. Sebab kamu dah tahu dah perpuluhan ni selepas titik yang pertama tempat dia, nilai dia per 10. Yang kedua per 100 kalau ada 2 nombor. Kalau 3 nombor per 1000. Macam mana? Nanti cikgu tunjukkan cara nak tukar pecahan kepada perpuluhan. Tapi sekarang cikgu nak tunjuk dulu, nak beritahu dulu cara nak baca untuk nombor perpuluhan ni. Okey, tengok apabila sebelum titik ke kiri ni, kamu baca boleh kamu sebut tempat, nilai tempat dia. Contoh dekat sini 2. Jadi kamu sebut 2 untuk sah ni. Dan bila ada titik, titik ni adalah tempat perpuluhan. Ini adalah perpuluhan, titik perpuluhan. Inilah perpuluhan, kita baca dia sebagai perpuluhan. Perpuluhan.
Jadi, selepas pada titik, kamu kena sebut satu nombor kamu kena sebut satu-satu. Okey, macam mana? Okey, tengok Untuk yang ke depan, kamu boleh sebut nilai tempat. Contoh kalau ada puluh nanti kamu boleh sebut puluh. Tapi sekarang ada saja. Jadi kamu sebut 2.175. Tengok. Selepas pada titik perpuluhan, kamu sebut satu nombor. Kamu tak boleh sebut. Tengok yang tak boleh sebut Tak boleh sebut 2.175. Salah. 175 tu salah. Belakang titik perpuluhan, kamu kena sebut satu nombor. Faham? Jadi, cara yang betul, kamu sebut dan cikgu tulis 2.175. Okey, belakang pada titik perpuluhan, kita sebut satu nombor. Boleh? Faham? Okey, kalau faham, cikgu tunjuk yang kedua lah supaya kamu boleh nampak beza dia. Cikgu tunjuk kalau ada dekat depan ni, sebelum titik perpuluhan ni ada dua angka. Contoh, okey, nampak? Sekarang kita ada dua nombor dekat sebelum titik perpuluhan. Jadi, kamu nak tahu dia macam mana ni? Yang pertama, sebelum titik perpuluhan yang pertama, rumah Sa, tempat Sa. Yang kedua, tempat puluh. Dan seterusnya. Kalau ada 300, kalau ada 4,000. Tapi cikgu tunjuk dulu tahap kamu ni untuk dua nombor dulu lah. Okey, yang belakang masih sama. Per 10, per 100, per 1000. Okey, boleh? Okey, jadi cara nak sebut dia macam mana? 31. Tengok. Sebelum kepada titik, kita boleh sebut nilai tempat dia. 31 perpuluhan 192. Yang belakang, kita sebut satu nombor. Jadi, dekat sini, 31.192. Faham? Okey, jadi itu untuk cara nak sebut dan nak tahu perpuluhan, nilai perpuluhan. Jadi lepas ni cikgu akan ajar kamu cara nak tukar pecahan kepada perpuluhan. Sebab kamu dah tahu dah ni nilai tempat ni. Jadi kamu boleh tukar daripada pecahan kepada perpuluhan. Macam mana? Okey, cikgu akan tunjuk contoh soalan pecahan dan kita akan buat sama-sama. Okey, jadi kita akan teruskan dengan tukar pecahan kepada perpuluhan. Cikgu ada sediakan kat sini 4 contoh soalan. Kita akan pergi satu persatu. Cikgu ada sediakan pecahan kepada perpuluhan dan ada juga satu perpuluhan kepada pecahan. Okey, kita tengok sama-sama. Okey, kita pergi dulu pada nombor 1. Dekat sini cikgu ada buat lukis pecahan. Okey, ni gambar pecahan betul. Jadi ini cikgu buat lukis pecahan. Berapa bahagian yang cikgu bahagikan? Kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita ada 10 bahagian yang cikgu dah bahagikan. Okey. Dan cikgu nak baca lorekan yang warna merah. Pecahan tu lorekan warna merah berapa? Berapa nilai lorekan warna merah? Tengok Merah. Okey, berapa? 10 tadi kita punya penyebut. Penyebut yang ada kat bawah. Semua bahagian kita bahagikan. Keseluruhan dia. Jadi 10. 10 tu penyebut.
kita punya lorekan warna merah ada 1. Jadi nilai untuk pecahan warna merah kita ada 1/10. Betul? Betul kan? 1 lorekan daripada 10 bahagian. Jadi 1/10. Sekarang kita boleh tukarkan 1/10 ni kepada perpuluhan. Macam mana? Okey, kita tengok sama-sama. Apa yang perlu kamu buat? Okey, kamu salin dulu 1/10 ni. Sama dengan. Okey, apa yang perlu kamu buat? Yang pertama, kamu letakkan kamu punya titik perpuluhan dekat belakang nilai. Kalau ada 1 ni, nampak nilai 1, kamu letak titik sebelah dia. Belakang dia. Nampak? Selepas dia, kamu letakkan titik. Nampak? Letak kat sebelah sini, sebelah belakang. Jangan letak sebelum, letak di belakang dia. Okey, letak ke kanan. Boleh? Okey, kemudian apa yang perlu kamu tengok? Okey, kamu tengok bilangan sifar dia ada berapa. Kat sini sifar dia ada 1. Betul? Ada 1. Jadi kamu hanya perlu bawakan ni, titik ni 1 sahaja ke depan. Boleh? Faham? Okey, jadi apa yang perlu kamu buat? Titik kamu dah jadi ke depan. Sekarang titik baru dah ada dekat depan. Jadi titik dekat depan, 1 dekat belakang. Apa yang perlu kamu tulis seterusnya? Tak boleh tulis titik dan 1 sahaja. Kamu kena bawakan sifar. Apitkan sifar di hadapan. Tambah sifar di hadapan titik. Jadi jawapan kita untuk 1/10 dalam perpuluhan ialah sifar perpuluhan 1. Ini jawapan kita. Faham? Boleh dapat tangkap cara nak tukar pecahan kepada perpuluhan? Okey, kita pergi kepada warna biru. Okey, warna biru kita ada lorekan warna biru berapa nilai dia pecahan? 3/10. 3 lorekan daripada 10 bahagian keseluruhannya. Boleh faham kan? Okey, jadi kita nak tukarkan 3/10 ni kepada pecahan. Apa yang perlu kita buat? Okey, yang pertama cikgu cakap apa? Okey, yang pertama cikgu cakap letakkan titik di belakang nombor dia. So kat sini nombor 3, kita letakkan titik kat belakang nombor 3. Betul? Okey, kemudian buat apa? Kemudian kira berapa sifar yang ada. Sekarang kita ada 1 sifar. Betul? Ni, sifar kita ada 1. Jadi, titik ni bawa ke depan. Bawa ke depan. Dan kita ada titik baru. Okey. Jadi, kita salinlah titik baru dan nombor 3. Boleh ke kita tulis titik dan 3 sahaja? Dia tak boleh titik tu macam tu saja. Kita kena apitkan dengan nilai. Jadi kita tambahkan nilai sifar dekat depan. Jadi jawapan kita sifar perpuluhan 3. Okey, 3/10 bila kita tukar kepada perpuluhan jadi sifar perpuluhan 3. Boleh faham? Jelas? Okey. Jadi, cikgu akan pergi kepada contoh yang seterusnya. Contoh kedua. Sekarang cikgu tak lukis dah nombor lukisan untuk pecahan. Cikgu terus tulis nombor pecahan. Jadi, dekat sini pecahan kita nampak dah dia punya penyebut 10 dan pengangka 7. Jadi, kita boleh terus tulis untuk dapatkan jawapan 7/10. Yang pertama
cikgu kata kena buat apa? Letakkan titik dekat belakang angka dia. Sekarang ni 7 kan angka dia. Jadi letakkan titik belakang 7. Okey, boleh? Kemudian apa yang perlu kamu buat? Kamu perlu kirakan sifar ni. Sifar ada berapa? Sifar ada 1. Jadi kita boleh alihkan titik ni kepada 1. Titik baru dekat depan. Jadi kita boleh buat jawapan. Letak titik baru, letak 7. Boleh macam ni? Tak boleh. Tambahkan sifar. Kita kena apikkan nombor ni, perpuluhan ni. Ni, sifar kita letak perpuluhan, ada nombor. Dia kena apik kat tengah-tengah. Jadi kita tambah nilai sifar 1. Boleh? Faham? Okey. Jadi 7/10 apabila ditukarkan kepada perpuluhan, nilai dia jadi sifar per 7. Okey, cikgu nak tunjuklah satu contoh untuk dua nombor ni, ada dua sifar. Cikgu tunjuk contoh satu. 8/100. Okey. Untuk yang ni 7/10, jawapan dia sifar per 7 kan? Ni. Sekarang cikgu tunjuk yang 8/100. Macam mana? Okey, sekarang sama saja dia punya step. Kamu perlu letakkan sifar dekat belakang nombor. Jadi letakkan titik dekat belakang nombor dia. Ni, 8, letakkan titik di sini. Kemudian buat apa? Kirakan berapa sifar yang ada. Ada berapa? Ada 2. Kalau 2, kamu kena buat apa? Kamu kena alihkan titik ni sebanyak 2 kali. 2 tempat. 1, 2. Jadi titik baru kamu dekat sini. Betul? Jadi apa yang perlu kamu letak kat tengah ni? Ada ruang kat sini. Kamu perlu letakkan nilai sifar. Okey, boleh? Jadi kamu dapat dekat sini sama dengan titik sifar 8. Betul? Titik sifar 8. Jadi kita boleh ke letak macam ni? Tak, kita tambah sifar di depan. Jadi 8/100 sama dengan sifar perpuluhan sifar 8. Cikgu nak tunjuk je kalau contoh dua sifar macam mana. Okey, boleh? Dapat tak kamu bezakan? Faham tak function ada sifar ni kena kira kenapa? Okey, boleh Okey. Jadi kita pergi kepada contoh soalan yang ketiga. Contoh soalan yang ketiga ni cikgu buat daripada perpuluhan. Kita nak tukar kepada pecahan. Boleh? Okey, sekarang ni kita dapat perpuluhan dah. Kita tukarkan kepada pecahan. Okey, sekarang kita ada berapa tempat? Kita ada 1 kan? Kita ada 1 tempat. Kita tahu. Tadi cikgu cerita masa yang sebelum nak buat soalan ni, cikgu ada tunjuk ini rumah sah, betul? Ini per 10, betul? Seterusnya per 100, per 1000, betul? Jadi kamu tahu 3 ni adalah per 10, tempat per 10. Jadi nilai dekat depan ni pun tak ada apa-apa, belakang pun tak ada apa-apa. Dia ada 1 sahaja nilai, kita boleh tahulah dia 3/10. Faham? Jelas? Okey kan? Tadi ingat tak yang cikgu terangkan sebelum nak buat soalan ni? Untuk tempat sini per 10. Betul? Jadi kamu tulis sahaja 3/10. Boleh faham? Jelas? Okey, bagus. Okey, jadi kita pergi kepada yang terakhir. Sekarang ni cikgu letakkan pecahan dekat atas dan perpuluhan di bawah. Ini garis lurus 1/10 sampai 1. Dia ada 10 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
dapat 1. Sebab 1 ni sama juga 10/10. Nilai yang pengangka dan penyebutnya sama, nilai dia 1. Ingat, pengangka dan penyebutnya sama, nilai dia 1. Faham? Boleh? Okey. Jadi, kita tengok. 1/10. Tadi 1/10 sama dengan berapa? Kalau kita tukar kepada perpuluhan. Ni, kat sini kan kena tambah titik kan? Jadi, letak je di hadapan titik baru. Jadi, kita letak titik baru. So, 0/1. Betul? Okey, kita tengok pula yang kedua. 2/10. Kena buat apa? Titik ni kat belakang kan? Titik. Tengok dia punya ada berapa? 1. Alihkan 1. Titik baru. Jadi, tambahkan sifar dia. 0/2. Boleh? Kita tengok kepada yang ketiga ni. Kita ada 1 sifar. Letak titik kat sini. Okey, yang pertama letak titik. Kira ada berapa sifar? Ada 1. Jadi, alihkan ke hadapan titik baru. Jadi, 0/3. Boleh? Dan sekarang tak ada ni. Kita ada 0/4. 0/4 sama dengan ni. Kalau ada satu tempat ni, maksudnya per 10. Jadi, 4/10. Boleh faham? Okey, jadi sekarang seterusnya 5/10. Apa yang perlu kamu buat? Letak titik dulu dekat belakang dan tengok sifar dia ada berapa? 1. Alihkan titik baru ke hadapan 1 langkah. Jadi 0/5. Boleh? Okey, jadi yang ni pun 0/6. Ni satu tempat ni maksudnya per 10. Jadi 6/10. Boleh? Okey, 7/10. Letak titik, tengok berapa sifar dan tukarkan, bawa ke hadapan titik yang baru. Sebab tu kita ada 0/7. Okey, 8/10. Letakkan titik, kira berapa sifar, titik ni bawa ke hadapan titik baru. Jadi 0/8. Boleh? Faham? Dan yang terakhir 9/10. Okey, titik. Lepas tu kira sifar. Titik bawa di hadapan titik baru. 0/9. Boleh faham? Okey. Jadi satu ni macam mana cikgu? Satu ni dia sebenarnya sama kan? 1/10. Kita masukkan yang sebelum ni kita pernah belajar, betul? Kita masukkan sifar ni. Jadi 1/1. 1/1 pun apa-apa nombor penyebut dan pengangka yang sama nilai dia jadi 1. 1 ni sama juga dengan titik ni. Sama. Kalau tak ada ni pun 1. 1. Kalau nak tambahkan ada nilai perpuluhan, 1/0. Faham? 1 sama sahaja dengan 1/0. Kalau nak cakap dalam perpuluhan, 1/0. Kalau tak nak ada perpuluhan, 1 sahaja. Boleh faham? Okey. Jadi, untuk tukarkan pecahan kepada perpuluhan, hari ini kita sampai sini sahaja. Nanti kita sambung pada kelas yang seterusnya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.